Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau bunyi kambing, sebut lembu, sebut ayam halal, itu di bab awam. Salah? Tak salah. Boleh makan. Di bab awam ni. Bab hakikat, makrifat, musyahadah, tak boleh dimakan ayam tu. Kambing tu tak boleh dimakan. Mesti dipisahkan daging kambing, daging lembu, daging ayam tu dengan darah kambing, ayam, lembu tu. Sebab yang halal tu dagingnya, bukan darahnya. Sampai di sini paham? Yang halal daging, darahnya halal. Siapa yang kata darah lembu tu halal? Siapa yang kata darah ayam tu halal? Siapa yang cakap? Siapa yang berani cakap? Setitik darah ayam halal ke haram? Setitik. Boleh berubahkah hukum dengan yang setitik ni dengan yang banyak? Ini kalau di bab hakikat. Kalau di bab makrifat, orang-orang hawas, kaum hawas, manusia hawas, kedudukan hawas, lagi kedudukan hawasul hawas. Orang yang sentiasa menggunakan akalnya, orang yang mengkaji, bukan yang mengaji. Bukan aku cakap daging yang haram, aku cakap darah yang haram. Al-Maidah ayat 3. Oh, kau kata halal, makanlah. Aku kan tak memaksakan. Ya? Mana betul, mana salah? Nanti tunggu mati. Kajian bab makan ni sangat panjang lebar. Makna makan ni sangat luas. Ada bab makan yang dijelaskan di dalam kaedah hukum syariat. Tentang bab makan di dalam bab syariat. Ada bab makan, kaedah makan, cara makan di bab tarekat. Ada bab makan, kaedah makan, kaedah hakikat. Begitu pula di makrifat, kalam, musyahadah, ghaib. Kepahaman tentang makan ni, kepahaman tentang makan ni, bab makan ni, nanti boleh masuk berhubungan dengan bab suci, disucikan. Jadi kaedah makan kaum awam, kaum syariat sangatlah berbeza, sangat berbeza dengan kaum hakikat makrifat. Ini sangat berbeza. Di mana bab keilmuan ini ada 7 tingkatannya. Kepahaman keilmuan ada 7 tingkatannya. Begitu pula tingkatan nafsu, ada 7 tingkatannya. Manusia, kedudukan manusia, begitu pula dalam 7 tingkatan. Kedudukan manusia ni, hal keadaan manusia ni ada 7 tingkatan. Keilmuan juga ada 7 tingkatan. Keadaan kedudukan nafsu juga ada 7 tingkatan. Cara kaedah juga ada 7 tingkatan. Nah, sekarang yang pertama sekali,
cara bab pengetahuan kaum awam. Dalam kaedah keilmuan kepahaman kaum awam, ya, dengar ayam, bunyi ayam mesti bunyi halal. Ini bab awam, ini kaum awam, manusia awam, kedudukan manusia awam. Tingkatan yang pertama, dengar bunyi lembu, ya, tengok lembu, ya, bunyi lembu, halal. Sebut lembu saja, kambing mesti halal. Ini bab awam. Ini bukan mengkeji, bukan mengkeji kah saya ni? Menyalahkan kah? Tiap-tiap yang tidak disebutkan haram boleh makan. Kenapa di bab hakikat tak boleh? Bab awam yang dijadikan Allah, tiap-tiap yang dijadikan Allah boleh makan. Untuk apa Allah jadikan? Untuk Allah, untuk apa Allah buat? Untuk dimakan. Ini bab awam, ini paham awam, ini ilmu awam. Tengok ayam, halal. Tengok lembu, dengar bunyi lembu, halal. Kalau di bab hakikat, paham hakikat, kaedah hakikat, yang halal tu daging lembu, yang halal tu daging ayam, yang halal tu daging kambing. Dagingnya yang halal. Kalau di bab hakikat, tak sama kaedah awam dengan kaedah hakikat. Siapa yang tak menerima perbezaan ni, mestilah bab awam. Sebab apa? Pelik dengar. Bab awam ni pelik. Kenapa pula tak boleh dimakan? Kalau di bab awam. Dengar sini elok-elok ya. Saya cakap ni bab awam, bab kebanyakan. Manusia awam, manusia kebanyakan. Bab hakikat yang halal tu daging ayam, daging ikan, daging lembu. Sampai macam ini aku jelaskannya. Darah ayam haram, darah lembu haram, darah kambing haram. Yang aku cakap ni bukan kambingnya yang haram, bukan lembunya yang haram. Ini kena faham. Adakah aku cakap kambing haram? Yang aku cakap haram ni darah, tidak terkecuali darah apapun, tak ada kecualinya. Kalau bunyi kambing, sebut lembu, sebut ayam halal, itu di bab awam. Salah? Tak salah. Boleh makan di bab awam ni. Bab hakikat, makrifat, musyahadah, tak boleh dimakan ayam tu. Kambing tu tak boleh dimakan. Mesti dipisahkan daging kambing, daging lembu, daging ayam tu dengan darah kambing, ayam, lembu tu. Sebab yang halal tu dagingnya, bukan darahnya. Sampai di sini paham? Yang halal daging, darahnya halal. Haram. Siapa yang kata darah lembu itu halal? Siapa yang kata ya darah ayam itu halal? Siapa yang cakap? Siapa yang berani cakap? Setitik darah ayam halal ke haram? Setitik
Boleh berubahkah hukum dengan yang setitik ni dengan yang banyak? Ini kalau di bab hakikat. Kalau di bab makrifat, orang-orang hawas, kaum hawas, manusia hawas, kedudukan hawas, lagi kedudukan hawasul hawas, orang yang sentiasa menggunakan akalnya, orang yang mengkaji, bukan yang mengaji. Kalau bunyi kambing halal, najis kambing tu halal ke tidak? Najis kambing, tulang kambing, gigi kambing, kulit kambing, ekor kambing, kaki kambing tu halal juga. Fikirlah, guna akal lah. Lembu tu yang halal tu daging lembu, daging ayam. Tai ayam tu halal juga. Najis ayam tu halal juga. Perut ayam tu halal juga. Usus ayam, usus lembu, ekor lembu, kulit lembu halal juga. Tulang lembu tu halal juga. Ini kalau di bab hawasul hawas, dia kaji balik. Tak makan macam itu aja. Tiap-tiap darah haram. Kami haramkan darah kepada kamu. Titik saja baju, ada titik darah pada baju kita, boleh semayang dah? Boleh semayang. Bukan masuk dalam perut, titik dekat baju saja sudah batal wuduk, batal solat. Macam mana masuk dalam perut? Titik saja batal sembahyang, sudah membatalkan sembahyang. Sebab darah tu najis mukhaladah, najis berat. Nah, kalau di bab awam, kalau di manusia awam, kajian awam, kedudukan awam, darah yang ada pada daging tu halal. Di kedudukan awam, kedudukan manusia awam, darah ayam tu, darah yang ada di daging ayam tu, itu halal. Sebab ayamnya halal. Daging kambing tu, darah yang ada di daging kambing tu halal. Sebab kambingnya semua yang ada pada kambing tu halal. Sebab bunyi halal. Ini di bab awam, tak boleh disalahkan ni. Sebab dia, pendapat dia macam itu, pendapat dia, paham dia macam itu. Jangan disalahkan. Biarkan aja dia makan tu. Jangan gaduh. Kenapa tak boleh makan? Boleh, makanlah yang boleh makan. Kita jangan gaduh. Kulit lembu pun halal, tulang lembu pun halal, ekor lembu pun halal. Kotoran lembu tu, tai lembu, najis lembu tu pun boleh dimakan. Sebab lembunya halal. Lembu kan halal. Gigi lembu pun kalau boleh dimakan ya halal tu. Sebab bunyi halal. Nak sembelih dekat mana pun, sembelih dekat mana pun, siapa yang sembelih pun halal. Sebab lembu tu bunyinya halal. Boleh makan, bolehlah, boleh gigit, boleh makannya. Ini di bab awam, manusia awam. Nafsunya nafsu awam, tingkatan nafsunya tingkatan amarah bisu. Akalnya pun akal awam. Monyet tu halal ke haram? Monyet beruk halal ke haram tu? Mana ada dalam Al-Quran cakap monyet haram beruk? Beruk? Oh macam tu. Tapi tak ada dalam Al-Quran cakap haram. Boleh makan tu. Sebab tak ada dalam Al-Quran kata beruk ni haram. Boleh makan juga. Gajah?
Ada yang cakap binatang ternak ni boleh buaya pun kalau ternak boleh makannya. Buaya, makanlah hewan ternak kamu. Seapapun haiwan yang diternak boleh makan. Ular pun kalau diternak boleh makan. Tak ada cakap dalam Al-Quran ni. Macam mana bunyi lembu kata halal? Ini pemikiran macam mana? Kalau sebut lembu saja halal, kan ada hukumnya. Ada hukumnya. Al-Quran ini kepada orang yang berfikir. Ada bab kesucian. Tai lembu tu, yang dalam perut lembu tu halal juga. Sampai lembu pun cakap dengan member dia, dengan kawan dia, lembu, apa bro, aku pelik lah tengok manusia ni. Kenapa engkau pelik? Kita ni tak pernah makan manusia ni kan? Iya bro. Kenapa manusia ni makan kita ni sampai ekor kita pun dimakan, tulang kita pun dimakan, dengan kulit-kulit kita pun dimakan dia? Babat ke perut kita ke, usus kita ke, tersilap-silap babat yang ada kotoran kita pun dia membalun semua. Lembu, pernah tak dengar lembu tu bercakap dengan kawan dia? Tak pernah. Tengok lembu bercakap, tak pernah dengar? Tuan tak pernah dengar? Tak pernah dengar? Lembu bercakap dengan kawan dia berdua-dua? Aku pun tak pernah dengar juga. Ingat aku pernah dengar lembu bercakap? Tak pernah juga.